Abdurrahman bin Muhammad bin Ibrahim bin Khalid yang juga dikenali sebagai Ibn Khaldun merupakan seorang sejarawan Islam dari Tunisia. Nama Ibn Khaldun diambil sempena dengan nama tempat kelahirannya di Khaldunia. Beliau sering disebut sebagai bapa perkembangan ilmu, historiografi, sosiologi dan ekonomi. Ibn Khaldun dilahirkan pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 1332 Masihi di Tunisia. Ibn Khaldun yang berketurunan Arab Yaman telah berhijrah ke Andalus. Beliau meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah bersamaan 1406 Masihi di Kahirah, Mesir ketika berusia 87 tahun. Jasad beliau dikebumikan di luar Babun Nars, Kairo, iaitu di perkuburan ahli sufi. Ibn Khaldun seorang yang tekun dalam menuntut ilmu walaupun beliau sibuk dalam menjalankan tugas pentadbiran. Sejak kecil lagi, beliau telah mempelajari pelbagai ilmu agama seperti fiqh, tafsir, hadis dan ilmu nakli seperti logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Kelebihan beliau yang mempunyai daya ingatan yang kuat membolehkan beliau menghafal Al-Quran sejak kecil lagi dan menguasai pelbagai bidang ilmu agama dalam usia belasan tahun. Sifat kepimpinan yang ada dalam diri Ibn Khaldun telah menjadikan beliau sebagai pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara. Keupayaannya dalam mengemukakan idea-idea untuk kemajuan negara dan kecekapannya dalam mentadbir melayakkan beliau untuk menjawab beberapa jawatan penting dalam pentadbiran negara. Disebabkan beliau telah melakukan pembaharuan dalam teknik pengkajian sejarah yang sedia ada, Ibn Khaldun digelar bapa sosiologi. Beliau memperluas bidang pengkajian sejarah kepada dua kategori, yakni akal dan undang-undang sosial dan fizikal keadaan setempat. Terdapat 3 aspek yang diberi perhatian ketika beliau menganalisa sesuatu peristiwa sejarah. Pertama, peristiwa-peristiwa sejarah dikaitkan melalui sebab dan akibat. Kedua, beliau akan membuat analogi antara masa lalu dan masa kini. Dan ketiga, beliau mengambil kira kesan terhadap persekitaran, kesan keadaan yang diwarisi dan ekonomi. Ibn Khaldun merupakan manusia pertama yang menekankan soal sebab dan akibat dalam menganalisa sejarah. Selain menyumbang kepada ilmu sosiologi, Ibn Khaldun juga memberi sumbangan kepada bidang penulisan. Antara karya penulisan beliau yang tersohor adalah Muqaddimah, buku pendahuluan bagi kitab Al-Ibar yang mengulas teori ketamadunan yang kini menjadi rujukan ilmuwan Islam dan pengkaji Barat. Pemikiran Ibn Khaldun dalam karyanya yang terulung iaitu Al-Muqaddimah adalah hasil daripada pengalaman dan kreativiti beliau untuk mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri. Karya beliau dijadikan bahan kajian oleh sarjana-sarjana Timur dan Barat sehingga hari ini. Ibn Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi, perasaan setia kawan dan pemberontakan sehingga terbentuknya kerajaan dan rakyat, wujudnya pelbagai kegiatan dan pekerjaan manusia, pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan pertukangan.
dan secara umumnya berkenaan semua perubahan yang dialami oleh manusia. Ibn Khaldun juga dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi logik dan realistik. Ibn Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti kesederhanaan dan keadilan. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang asas kekuatan sesebuah ekonomi. Beliau juga mengemukakan teori bahawa medan ekonomi sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut Ibn Khaldun, faktor pengeluaran seperti tanah masih dianggap faktor terpenting dalam proses pengeluaran. Beliau juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barangan yang tetap adalah diperlukan untuk mengawal tahap produktiviti. Kredibiliti Ibn Khaldun sedikit sebanyak telah menyumbang pemikiran baru kepada dunia dalam bidang historiografi, sosiologi, ekonomi, penulisan dan politik. Jika diteliti semula, masih wujudkah ilmuwan masa kini yang unggul seperti Ibn Khaldun?